Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami, yaitu Puan Maili Lamsin, pensyarah kursus GISC 1082, isu semasa dan cabaran masa depan. Saya, Flomina binti Rumane, akan membentangkan tentang tugasan satu kami, yaitu persembahan individu. Baiklah, ini merupakan beberapa perkara yang akan saya terangkan di dalam pembentangan saya pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah isu-isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih, dan yang ketiga adalah implikasi terhadap ekonomi, politik, dan sosiobudaya di Malaysia, serta penutup, dan saya juga menyertakan rujukan yang saya gunakan untuk menyiapkan pembentangan saya. Baiklah, seperti yang kita tahu, konflik persempadanan dan tuntutan bertindih ini bukanlah satu perkara yang baru. Namun, konflik ini sudah lama berlaku. Oleh itu, di dalam pembentangan saya kali ini, saya akan menerangkan tentang isu persempadanan yang berlaku di ruang udara, ruang darat, dan laut. Seterusnya, tuntutan bertindih di Pulau Batu Putih, Pulau Legitan, dan Sipadan, serta tuntutan bertindih di Pulau Layang-Layang. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang implikasi daripada setiap konflik ini terhadap ekonomi, politik, dan sosiobudaya di Malaysia. Pertama sekali adalah konflik persempadanan. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang konflik persempadanan ini, saya akan menerangkan tentang apa itu sempadan. Sempadan merupakan satu garis pemisah antara negeri atau negara. Ya, seperti yang kita lihat dalam gambar raja di sebelah, yaitu sumber daripada sempadan Malaysia. Di setiap sekeliling peta Malaysia terdapat garis-garis yang memisahkan antara peta Malaysia dengan Indonesia, seperti yang kita lihat dalam gambar tersebut. Itu adalah garis pemisah. Jadi garis pemisah atau lebih dikenali sebagai sempadan ini ditentukan melalui satu persetujuan di antara pihak lain atau melalui perjanjian. Ini bermaksud sempadan ini tidak boleh ditentukan dengan hanya daripada satu pihak saja, tetapi garis sempadan ini memerlukan dua atau lebih pihak untuk menentukan sempadan ini. Hal ini karena garis sempadan ini merupakan satu perkara yang penting untuk menentukan di mana garis pemisah antara negeri atau negara, kawasan yang dimiliki oleh negeri atau negara tersebut. Jadi, konflik persempadanan ini berlaku karena dua atau lebih negara bersaing untuk mewartakan sesuatu kawasan atau wilayah. Hal ini karena disebabkan kekayaan hasil bumi atau kawasan tersebut merupakan kawasan yang strategik di mana menjadi tempat tumpuan orang ramai untuk berdagang atau melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan ekonomi mereka. Jadi, negara kita yaitu Malaysia untuk mengelakkan konflik yang boleh menyebabkan peperangan, Malaysia kita melaksanakan rundingan diplomasi agar perselisihan paham antara negara lain atau setiap negeri-negeri tidak berlaku. Dengan lebih lanjut, saya akan terangkan tentang 3 isu persempadanan yang berlaku, yaitu isu persempadanan di ruang udara, laut, dan juga ruang darat. Saya akan mulakan dengan isu yang pertama, yaitu isu pencerobohan ruang udara Malaysia, China. Isu ini berlaku pada 1 Jun 2021 di mana pihak Tentera Udara Malaysia melaporkan bahwa kelihatan 16 pesawat Tentera Udara Cina yang mencurigakan telah dikesan di ruang udara zon maritim Malaysia di Kota Kinabalu. Panglima Tentera Udara Malaysia, yaitu Jeneral Tan Sri Akmal Abdul Samad, menyatakan insiden pesawat Tentera Udara Cina terbang masuk ke ruang udara negara merupakan perkara yang serius yang boleh mendorong kepada ancaman kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan. Dengan itu, dikesan pesawat Cina tersebut terbang pada ketinggian di antara 23.000 kaki sehingga 27.000 kaki dengan kelajuan 2.090 knots melalui Singapura sebelum memasuki ruang udara negara serta kota Kinabalu. Isu ini tercetus karena pihak daripada pesawat Tentera Udara Cina tidak memberi apa-apa surat permohonan untuk memasuki zon kawasan Malaysia. Seperti yang kita lihat, gambar di sebelah merupakan pesawat yang digunakan oleh Tentera Udara Cina yang memasuki
memasuki ruang udara zon maritim Malaysia tanpa kebenaran. Ini merupakan peta yang menunjukkan tentang laluan perjalanan kemasukan tentara udara Cina yang memasuki zon kawasan maritim Malaysia di zon Sabah, yaitu di mana dapat dilihat dalam gambar raja yang pertama, yaitu laluan 16X pesawat PLAF yang berjalan melintasi pesawat hak ke atas pesawat PLAF. Ini merupakan kawasan yang dilalui oleh zon maritim tentara udara Cina ke dalam kawasan zon maritim Malaysia. Pesawat-pesawat tersebut terbang menghampiri 60 batu nautika daripada pantai wilayah Sarawak serta mengubah arah penerbangan di ruang udara Beting, Patinggi Ali yang mempunyai kepentingan kepada negara. Pihak tentara udara di Raja Malaysia telah mengeluarkan kenyataan, namun pihak kedutaan Cina di Kuala Lumpur mengeluarkan kenyataan bahwa kejadian itu hanyalah latihan ketenteraan biasa yang dikatakan bertepatan dengan undang-undang antarabangsa berhubung kebebasan penerbangan. Tindakan tersebut dibantah tegas oleh negara Malaysia. Oleh kerana itu, Kuala Lumpur telah mengeluarkan notis bantahan kepada Beijing melalui Kementerian Luar. Pesawat-pesawat tersebut melintasi ruang udara Beting Patinggi Ali, yang di mana ruang tersebut adalah merupakan satu kepentingan kepada negara kita. Hal itu dapat kita lihat merupakan satu ancaman bagi negara kita. Namun pihak kedutaan China di Kuala Lumpur mengatakan bahwa itu hanyalah latihan ketenteraan biasa yang dikatakan berketepatan dengan undang-undang antarabangsa berhubung kebebasan penerbangan. Kerana itu terjadinya konflik persempadan di antara Malaysia China ini daripada pencerobohan ruang udara tentara udara Malaysia, tentara udara China ke zon maritim Malaysia. Isu yang kedua adalah isu pencerobohan ruang udara Malaysia oleh tentara udara Singapura. Isu ini tercetus apabila tindakan tentara udara Singapura yang seringkali memasuki kawasan laluan udara Malaysia yang terletak di Laut Cina Selatan yang dikatakan tujuan mereka yaitu tentara udara Singapura memasuki laluan kawasan Malaysia adalah hanya bertujuan untuk sesi latihan ketenteraan semata-mata. Dinafikan, kerajaan Malaysia telah menutup ruang udara daripada memasuki oleh pesawat RSAF milik Singapura. Selain itu, Malaysia juga telah memberikan notis untuk Singapura mendapatkan kebenaran daripada Malaysia bagi membenarkan kemasukan pesawat RSAF memasuki ruang udara Malaysia serta menarik balik kemudahan penerbangan yang diberikan kepada RSAF selama ini yang digunakan sepanjang melalui ruang udara Malaysia, terutamanya di Pasir Gudang. Malaysia mengambil langkah inisiatif bagi menyelesaikan konflik yang berlaku. Antara inisiatif yang diambil oleh negara Malaysia terhadap Singapura adalah dengan menyediakan satu laluan transit untuk kegunaan RSAF melalui ruang angkasa Johor ke kawasan Laut Cina Selatan. Manakala Singapura meminta supaya Malaysia mengembalikan semula keistimewaan dan kemudahan terhadap pesawat RSAF dulu, di mana yang ditarik balik oleh Malaysia. Tetapi Singapura tidak berjanji untuk memberikan keistimewaan yang serupa kepada negara Malaysia. Seperti yang kita lihat dalam gambar raja di sebelah, ini merupakan gambar raja laluan yang dilalui oleh tentara udara Singapura dalam laluan kawasan udara Malaysia. Konflik persempadan dan tuntutan bertindih di laut ini saya akan menerangkan tentang 3 perkara, yaitu tuntutan bertindih di Pulau Batu Putih, tuntutan bertindih Pulau Ligitan dan Sipadan, tuntutan bertindih Pulau Layang-Layang. Oke. Baiklah, yang pertama yaitu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di laut. Yang pertama, yang berlaku adalah Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih dinamakan sebagai Pedra Branca dalam bahasa Portugis, yang merupakan sebuah batu tunggul yang mempunyai keluasan sebuah padang bola sepak. Batu tunggul ini terletak di Selat Singapura yang menghadap ke arah Laut Cina Selatan dan memiliki keluasan 3.300 meter persegi berhampiran dengan batuan tengah dan tubir selatan. Seperti yang kita lihat di sebelah, dalam gambar raja tersebut,
Singapura uh, Singapura mengurus rumah api-api dan juga batu batu tunggul yang mempunyai Pulau Batu Putih adalah diurus oleh Malaysia. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang apa sebenarnya yang terjadi di Pulau Batu Putih tersebut. Jadi pada tahun 1979, Malaysia menerbitkan peta rasmi yang baru dengan memasukkan Pulau Batu Putih di dalam perairan wilayah kita. Ini bermaksud Pulau Batu Putih tersebut merupakan milik Malaysia. Tetapi dalam perjanjian Inggris Belanda 17 Mac dan perjanjian Crawford 2 Ogos 1824, Kesultanan Johor menyerahkan Singapura dan 19 km pulau-pulau serta perairan di sekelilingnya kepada pihak British. Temenggung dan Baginda Sultan Johor memberi kebenaran kepada pihak British untuk membina rumah api pada tahun 1844. Dapat kita lihat bahwa Baginda Sultan Johor yaitu memiliki kekuasaan untuk memberi kebenaran kepada pihak British terhadap Pulau Batu Putih ini. Pihak koloni British dan Singapura hanya diberikan kebenaran mengurus rumah api tersebut bagi kepentingan industri perkapalan Singapura yang kurang penting bagi pihak Malaysia pada masa itu. Jadi pada masa itu pihak koloni British dan Singapura hanya dibenarkan untuk mengurus rumah api tersebut. Dan Singapura juga mengemukakan dakwaan bahwa mereka telah menguasai pulau tersebut semenjak tahun 1840-an tanpa seberang tantangan dan halangan oleh pihak Malaysia. Hal ini karena pada masa tersebut rumah api tersebut adalah kurang penting bagi pihak Malaysia pada masa tersebut. Oleh itu tercetusnya tuntutan terhadap Pulau Batu Putih di mana Singapura dan Malaysia masing-masing mengatakan bahwa Pulau Batu Putih itu tersebut merupakan milik mereka. Dan isu yang kedua yaitu Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Dua pulau ini merupakan pulau yang kecil yang terletak di Laut Sulawesi berhampiran dengan pantai Sabah yaitu Teluk Sibu dengan keluasan dianggarkan 7,68 ekar. Seperti yang kita lihat di dalam peta sebelah di mana terletaknya peta Pulau Sipadan dan Ligitan. Keluasan Pulau Ligitan dan Sipadan ini adalah 7,68 ekar. Kedaulatan ke atas pulau-pulau ini telah dipertikaikan oleh Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969. Baiklah, untuk penerangan yang lebih lanjut, bagaimana konflik ini tercetus? Pada 1969, Indonesia membantah cadangan wilayah pelantar laut Malaysia yang memasukkan kedua-dua pulau tersebut. Kontroversi disebabkan oleh kesamaran persempedanan yang menjadi garis pemisah antara kedua-dua buah negara. Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan berbangkit semula apabila peta baru Malaysia 1979 telah memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam Territorial Sea Malaysia dan peta ini telah ditentang oleh Indonesia. Pihak Malaysia mahu menggunakan peta Indonesia yang tidak memasukkan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan sebagai wilayahnya. Manakala Indonesia pula mendesak agar peta yang dikeluarkan oleh Kuala Lumpur digunakan karena kedua-dua pulau tersebut tidak dipaparkan dalam peta Malaysia. Jadi konflik ini berlaku karena Malaysia meletakkan kedua-dua pulau tersebut di dalam wilayah pelantar laut Malaysia. Tetapi Indonesia mahu agar peta yang dikeluarkan oleh Kuala Lumpur digunakan karena pulau-pulau tersebut tidak dipaparkan dalam peta Malaysia. Karena kedua-dua pulau ini masih dalam kesamaran persempedanan di mana persempedanan yang menjadi garis pemisah antara kedua-dua buah negara di mana masih belum jelas di manakah garis persempedanan yang terletak di antara kedua-dua pulau tersebut dan juga siapa yang memiliki kedua-dua Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan tersebut. Isu yang terakhir dalam ruang laut ini yaitu Pulau Layang-Layang, di mana Pulau Layang-Layang ini adalah satu pulau yang merupakan sebahagian daripada gugusan Kepulauan Spratly. Pulau ini adalah keupayaan Malaysia karena kedudukannya yang berada berhampiran dengan Sabah. Pulau ini dituntut oleh negara Republik Rakyat Cina, Republik Cina Taiwan, dan juga Filipina dan Vietnam. Seperti yang kita lihat dalam gambar raja, Pulau Layang-Layang merupakan satu kawasan yang sangat cantik. Jadi banyak negara-negara lain yang menuntut Pulau Layang-Layang ini.
Untuk penjelasan yang lebih lanjut, Kerajaan Malaysia telah memantau pulau ini dan menegaskan bahawa pulau ini adalah kepunyaan Malaysia kerana kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Pulau layang-layang ini menjadi rebutan kerana beberapa faktor, iaitu seperti hasil semula jadi seperti fosforus, gas asli dan petroleum. Pulau layang-layang ini dipenuhi dengan pelbagai kekayaan hasil bumi. Jadi kerana itu ia menjadi rebutan beberapa negara seperti China, Vietnam, Filipina dan Brunei. Tetapi kerajaan Malaysia menegaskan bahawa pulau layang-layang ini merupakan milik Malaysia kerana kedudukan yang berada berhampiran dengan Sabah. Ini merupakan isu sempadan Malaysia-Thailand. Saya akan menerangkan tentang isu dengan lebih lanjut tentang isu ini, iaitu sebelum itu saya akan mengenalkan sedikit tentang sempadan Malaysia-Thailand ini. Sempadan Malaysia-Thailand adalah sempadan antarabangsa yang memisahkan Malaysia dan Thailand. Sempadan ini dibentuk pada 1909 berikutan Perjanjian Inggris-Siam 1909. Jarak sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand dianggarkan sejauh 646 km. Dari jumlah tersebut, sejauh 551 km adalah sempadan darat, manakala 95 km adalah sempadan mengikut talweg, yaitu bahagian yang bermaksud bahagian terdalam aliran utama Sungai Golok ke Lantan. Semasa darurat Tanah Melayu dan perang dengan komunis, sehingga 1970-an, pemberontak komunis biasanya menyeberang masuk ke Thailand, balik semula ke Malaya, dan akhirnya ke Malaysia untuk mengelakkan penangkapan oleh Malaya dan tentera Commonwealth. Di sempadan ini juga terdapat tembok yang dibina oleh Malaysia dalam 1996 untuk mencegah penyeludupan di beberapa kawasan sensitif. Terdapat 4 negeri yang bersempadan dengan Thailand. Daripada barat ke timur, mereka adalah Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan. Di sebelah Thailand pula, terdapat 4 wilayah, iaitu daripada barat ke timur, mereka adalah Satun, Songkhla, Yala dan Noratawat. Ini merupakan kawasan yang bersempadan dengan Thailand. Ini menunjukkan perjalanan dari Sungai Patani menuju ke sempadan Malaysia-Thailand. Jadi seperti yang kita lihat, masa yang diambil jika menggunakan kereta untuk pergi ke sempadan Malaysia-Thailand ini mengambil masa sebanyak 2 jam 36 minit sejauh 117 km. Saya memilih perjalanan ini kerana ini adalah salah satu tempat lokasi daripada Sungai Patani yang paling dekat untuk menuju ke sempadan Malaysia-Thailand. Baiklah, apakah isu sehingga mencetuskan konflik dalam persempadanan antara Malaysia dan Thailand ini? Isu yang pertama adalah menyebabkan faktor utama penyeludupan. Kawasan yang sempit seperti sempadan antara Malaysia-Thailand ini hanya dipisahkan oleh Sungai Golok, iaitu yang berada di Kelantan, selain kawasan tebing sungai yang menjadi penempatan penduduk tempatan, menjadi antara faktor utama mereka terbabit dalam kegiatan penyeludupan seperti dadah dan pemerdagangan manusia. Oleh kerana sempadan antara Malaysia dan Thailand ini merupakan satu kawasan yang sempit, ia memudahkan aktiviti penyeludupan dadah dan juga pemerdagangan manusia terjadi. Seperti yang kita tahu, aktiviti penyeludupan dadah dan juga pemerdagangan manusia merupakan satu masalah yang serius dan juga boleh menyebabkan sistem keselamatan negara kita akan dipertanyakan oleh negara-negara lain, yang bukan sahaja menyebabkan ekonomi negara merundun, tetapi tahap peningkatan pelaburan dalam negara kita juga akan menurun kerana mereka risau akan faktor sistem keselamatan yang ada di Malaysia. Aktiviti penyeludupan dadah ini juga merupakan satu aktiviti yang salah dan haram di sisi agama. Seterusnya, isu yang kedua adalah faktor utama kedatangan pati. Kawasan sungai seperti Sungai Golok yang dikelilingi dengan hutan menyebabkan orang asing mudah untuk masuk melalui jalan tikus seperti kawasan Semak yang berdekatan dengan kebun getah. Seperti yang kita tahu, kedatangan pendatang asing tanpa izin ini memberi banyak cabaran dan juga masalah kepada negara kita.
Salah satunya menyebabkan pembinaan rumah setinggan, di mana rumah setinggan ini akan menyebabkan pencemaran kawasan persekitaran, di mana mereka seperti yang kita tahu dan banyak masalah yang sudah terjadi karena pencemaran yang disebabkan oleh orang asing ke dalam persekitaran di tempat yang mereka tinggal. Selain itu, juga menyebabkan terjadinya masalah sosial, di mana kebanyakannya pendatang asing ini mereka mencari duit, mereka mencari pendapatan dengan cara yang tidak tidak baik, seperti meragut dan juga melakukan beberapa aktiviti kegiatan yang membawa ancaman kepada keselamatan orang tempatan di dalam Malaysia. Oleh karena itu, ini merupakan isu yang serius di mana banyak rakyat Malaysia yang menentang kedatangan pendatang asing tanpa izin memasuki ke dalam kawasan negara kita. Perkara yang terakhir yang akan saya terangkan adalah implikasi setiap isu konflik persempadanan ini terhadap ekonomi, politik, dan sosiobudaya. Implikasi terhadap ekonomi yang pertama adalah kesukaran pencarian sumber baharu. Penerokaan sumber baharu tidak dapat dilakukan karena tercetusnya ketidakstabilan konflik persempadanan yang disebabkan pertikaian wilayah dan sempadan yang tidak menentu. Negara yang terlibat sudah pasti akan mengetatkan kawalan sempadan dan tidak mahu terlibat dalam penerokaan sumber baharu. Ketegangan geopolitik ini akan menjadi batu penghalang untuk usaha bersama dalam mengekstrakkan sumber berharga. Oleh karena tercetusnya ketidakstabilan konflik persempadanan yang disebabkan pertikaian wilayah dan persempadanan yang tidak menentu, negara-negara luar tidak mahu terlibat dalam penerokaan sumber baharu bersama-sama dengan negara yang terlibat dalam pertikaian ini. Ini menyebabkan batu penghalang untuk usaha kita bersama untuk mengekstrakkan lagi sumber berharga di dalam negara kita. Implikasi yang kedua adalah penyeludupan barang-barang yang bernilai. Dari segi ekonomi, penyeludupan barang-barang yang bernilai ini bermaksud penyeludupan barang haram yang tidak berlesen seperti beras, obat-obatan, dan minyak. Penyeludupan ini dijalankan tanpa kebenaran yang sewajarnya daripada pihak yang berkuasa. Kegiatan ini biasanya dilakukan karena untuk mengelakkan diri daripada dikenakan duty custom, cukai, atau tindakan undang-undang. Jelas sekali perkara ini sangat menjejaskan ekonomi negara karena kepercayaan pelabur lain terhadap keberkesanan undang-undang negara kita merosot. Ini bermaksud karena sistem kawalan keselamatan yang ada di antara sempadan Malaysia dan juga sebagai contoh sempadan Malaysia dan Thailand, jika sistem kawalan tidak ketat akan menyebabkan penyeludupan barang-barang yang bernilai mudah untuk dilakukan. Ini menyebabkan kepercayaan pelabur lain, yaitu negara luar, kepercayaan mereka terhadap keberkesanan undang-undang negara kita tidak semakin menurun, dan oleh karena itu ekonomi negara kita juga akan menurun karena kita kekurangan pelabur-pelabur daripada negara-negara lain. Oleh itu, langkah-langkah yang efektif haruslah dilakukan bagi mengelakkan perkara ini daripada terus berlaku, yaitu sebagai contoh Malaysia memperketatkan lagi undang-undang yang ada di Malaysia dengan memberi tindakan yang sewajarnya kepada mereka yang melanggar peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara Malaysia. Seterusnya adalah implikasi kepada politik. Yang pertama, kesan kepada sistem pentadbiran. Konflik politik yang berlarutan boleh membantutkan pembangunan Malaysia dengan mengganggu kestabilan politik dan pelaburan. Ketidakstabilan politik menjadi faktor penghalang untuk pertumbuhan ekonomi yang mampan. Ini karena konflik politik yang berlarutan tanpa jalan penyelesaian menyebabkan pembangunan Malaysia terganggu karena Malaysia masih memikirkan pembangunan sistem pentadbiran Malaysia masih memikirkan cara untuk mengatasi konflik ini. Ini menyebabkan politik kita tidak stabil karena menjadi faktor penghalang untuk pertumbuhan ekonomi yang mampan karena daripada negara-negara asing tidak mahu bekerja sama dengan kawasan yang terlibat dalam konflik ini. Yang seterusnya adalah rakyat hilang kepercayaan.
Konflik politik dan sempadan kontroversi boleh mengurangkan kepercayaan orang ramai terhadap sistem politik dan institusi negara. Hal ini boleh mengakibatkan penyertaan politik terjejas, sikap tidak peduli, dan juga ketidakstabilan politik yang teruk. Hal ini dikatakan demikian karena rakyat berpikir dan melihat bahwa pemerintah dalam negara kita tidak mampu menyelesaikan perkara seperti ini dalam masa yang cepat. Ini menyebabkan kepercayaan mereka terhadap sistem pentadbiran negara kurang. Oleh karena itu, penyertaan politik juga terjejas karena mereka berpikir bahwa pemerintah-pemerintah yang ada dalam negara tidak mampu menyelesaikan perkara-perkara ataupun isu yang berlaku dalam konflik persempadan ini. Ini menyebabkan terjejasnya sistem politik di negara kita dan menyebabkan ketidakstabilan politik yang sangat teruk terjadi dalam negara kita, yaitu implikasi kepada sosiobudaya. Yang pertama adalah pengaruh etnik dan agama. Isu konflik dan persempadanan akan menyebabkan pengaruh terutama yang berkaitan dengan faktor etnik atau agama, di mana ianya boleh mempengaruhi dinamik sosiobudaya di Malaysia. Ini bermaksud sekiranya kedatangan dari pendatang asing tanpa izin ke dalam kawasan Malaysia akan menyebabkan dari segi pengaruh etnik dan agama, di mana mereka sekiranya seseorang individu tersebut yang berasal daripada Malaysia melihat sesuatu yang unik dan juga sesuatu yang menarik daripada etnik dan agama pendatang asing yang datang ke dalam negara kita, ia akan mempengaruhi reaksi yang sama dalam kumpulan etnik di Malaysia karena sikap dan persepsi mereka terhadap kumpulan tersebut yang ia menyebabkan pengaruh etnik dan agama kepada rakyat Malaysia itu terhadap sesuatu etnik dan agama daripada etnik seperti di negara Asia yang lain. Dan yang seterusnya adalah pertukaran budaya dan identiti. Konflik dan hubungan antara negara Asia boleh mempengaruhi pertukaran budaya dan identiti di Malaysia. Bagaimana? Yaitu pengaruh budaya dari negara jiran sama ada melalui media, migrasi, atau hubungan sosial. Hal ini akan menyebabkan perselisihan akan terjadi karena terdapat budaya luar yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, melalui hubungan sosial, sekiranya rakyat Malaysia dan juga ataupun mempunyai hubungan dengan negara Asia lain boleh menyebabkan pertukaran budaya dan identiti. Seperti yang saya katakan dalam pengaruh etnik dan budaya, oleh karena mereka tertarik dan juga melihat bahwa budaya dan juga identiti sesuatu etnik itu menarik perhatian, menyebabkan mereka ingin mencoba dan menyebabkan di sana berlakunya pertukaran budaya dan identiti antara masyarakat Malaysia dan juga hubungan mereka antara negara Asia yang lain. Itu kesimpulannya, kita haruslah menghargai jasa pemimpin negara kita yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan sistem keselamatan dalam negara kita. Hal ini karena dapat dilihat dalam setiap permasalahan yang berlaku dalam isu dan konflik persempadanan serta tuntutan bertindih ini sentiasa ada tindakan daripada pemimpin kita. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menikmati keharmonian negara kita dengan menyokong segala tindakan daripada pemimpin negara kita dan sentiasa menerapkan sifat saling menghormati antara satu sama lain dan begitu juga dengan negara jiran. Memandangkan Malaysia terdapat persempadanan antara Malaysia dengan negara-negara lain, oleh itu kita haruslah menghormati negara-negara lain tersebut untuk mengelakkan konflik yang boleh mencetuskan perkara yang tidak baik seperti peperangan berlaku kepada negara kita. Kita juga harus menghargai setiap jasa pemimpin kita, walaupun tindakan yang dilakukan lambat ataupun langkah inisiatif yang diambil belum nampak kesannya, kita harus sentiasa menyokong segala tindak tanduk pemimpin kita agar untuk mewujudkan keharmonian dalam negara kita. Sebagai satu rakyat Malaysia yang hidup dalam kepelbagaian kaum dan budaya dan agama, kita haruslah menghormati antara satu sama lain bagi menghidupkan suasana yang aman dan damai di dalam negara kita. Ini merupakan beberapa sumber rujukan yang saya gunakan sepanjang saya menghasilkan pembentangan kami untuk tugasan pertama, yaitu pembentangan individu. Format ini adalah rujukan ini merupakan format yang mengikut format APA
EPA edisi ke-7 yang terkini. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.